Okay, bismillahirrahmanirrahim. Berdirilah senang ke duduk? Boleh. Duduk, berdiri. Oh ya, duduk ah. Oh ya lah. Duduk kalau berdiri ni kena mira pun tunduk juga. Okay, sebelum kita mulakan talimat kita baca doa dulu lah. Al-Fatihah. Auzubillahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan, ya kan. Suratul Al-Jin Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li lisani yafqahu qawli al-muhtawin tusyra min azul tijara. La ilaha illa anta subhanallah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengurusi dan juga Sarjan Meja kita Tuan Zakaria atas ucapan aluan beliau sebentar tadi. Saya ucapkan selamat datang dan salam perkenalan ukhuwah daripada saya sebagai perunding pinjaman LPPSA. So, hari ini kita akan berkongsi tentang maklumat, info dan juga pelbagai bentuk syarat, proses peminjaman LPPSA. Maknanya di sini kalau kita bercerita pasal dalam konteks banker, macam kita ni sebagai konsultan untuk banker untuk memberi khidmat dan nasihat kepada pembeli-pembeli rumah, sama ada sektor swasta ataupun kerajaan. Tapi hari ini kita lebih tertumpu kepada memandangkan nama pun Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam LPPSA. So hari ini kita lebih tertumpu kepada bagaimana pinjaman LPPSA ini dapat membantu pemilikan rumah khususnya kepada sektor ataupun kepada kaki tangan kerajaan di Malaysia lah. So diharap tuan-tuan boleh memberi sedikit penumpuan dan diharap maklumat ini akan membantu tuan-tuan untuk memiliki rumah, sama ada telah memiliki rumah, sedang memiliki rumah ataupun dalam proses memohon ataupun juga pada akan datang, insyaAllah akan memiliki sekurang-kurangnya satu rumah lah. So itu yang kita harapkan. Boleh tuan-tuan? Oh, nampak macam serius pun saya takut juga. So kita santai saja hari ini. Kita akan berkongsi lebih detail, lebih menyeluruh supaya setiap ilmu yang kita buat ni, yang kita dapat ni tidaklah memberi satu impact ataupun kelewatan untuk tuan-tuan memiliki rumah. Sebab bila mana sebab proses pinjaman rumah ni senang je sebenarnya. Dia lebih kepada orang Jawa kata buat pertama kali tu biarlah yang betul. Do the right thing at the first time. Macam tu tak? Maknanya kalau kita memulakan satu proses tu di awal-awal tu dah betul, maknanya insya-Allah punya penghujung tu akan betul lah. Kalau kesilapan tu berlaku di peringkat awal dan kita tidak perbetulkan, so akhirnya sudahnya proses tu akan banyak masa akan tergendala. So hari ini dengan adanya maklumat nanti kita kongsi ni, diharap tuan-tuan lebih bermaklumat untuk membuat langkah dan proses lebih lancar untuk tuan-tuan memiliki rumah. Okey, saya teruskan. Membantu pembeli mengurus dan mempercepatkan proses pinjaman A to Z. Perunding perumahan LPPSA. Okey, di sini saya nak tunjuk yang saya ni pernah, bukan kata glamour sikit, maknanya pernah memberi satu pendapat dalam berita harian lah beberapa tahun lepas. Ini sealiran masa dia tu saya bermula berkecimpung dalam dunia khidmat nasihat LPPSA ni lah. Kat situ maknanya kita sebenarnya memberi satu target dan maklumat supaya kita ni membantu sekurang-kurangnya 100,000 penjawat awam memiliki rumah kediaman. Sebab banyak kita nanti ada satu keratan menunjukkan bahawasanya masih lagi banyak penjawat awam ni tidak memiliki rumah sebenarnya. Kenapa? Ini yang kita nak sudah kurang-kurangnya maklumat ataupun perkongsian talimat hari ini membantu sedikit kita memahami kenapa ada orang penjawat awam ni tidak dapat lagi memiliki rumah. So hari ini kita akan memberi sedikit penyelesaian supaya kadar 300,000 ni dapat dikurangkan. Sebenarnya 300,000 ni memang agak banyak lah. Sebab sedangkan benefit ataupun dasar-dasar polisi-polisi kerajaan
sebelum ada ini lah. Banyak seperti Prima, rumah Selangorku, rumah apa lagi ya? PP1M, rumah WIP. Sebenarnya itu tertumpuk memang lebih menjurus kepada matlamat dia adalah untuk membantu rakyat Malaysia, terutamanya penjawat awam ni untuk memiliki rumah sekurang-kurangnya satu untuk mereka dudukilah. Tak kisahlah bila dah memiliki rumah tu bergantung kepada tuan-tuan punya matlamat sama ada nak bagi dia sewa ataupun nak duduk sendiri. So inilah harapan kita, objektif kita pada pertemuan pada petang yang mulia ini untuk kita memberi sedikit perkongsian lah. Ini untuk pengetahuan tuan-tuan lah. Maknanya dalam cepat dia punya slide ni. Bila mana tuan-tuan membuat proses pinjaman LPPSA ni, sebenarnya tuan-tuan memang diwajibkan untuk adanya satu insurans yang perlu disertakan dalam setiap proses permohonan LPPSA itu. Ini antara company-company yang terbabit lah untuk macam mana pun tuan-tuan tak perlu fikir, memang kita akan letakkan selalunya kita menyokong kepada produk Islamik sepenuhnya seperti Telkom Malaysia lah. Okey, ini topik yang kita nak seharusnya lebih terfokus, tertumpu ke sini, iaitulah 10 rahsia tentang LPPSA yang penjawat awam perlu tahu. Yang pertama apa dia? Kecil tapi saya tolong bacakanlah. Okay, yang pertama, syarat dia tu tidak perlulah tunggu umur 35, 40 baru boleh memiliki rumah ni kan. Maknanya syarat dia cuma sekadar umur 21 tahun pun dah layak untuk memiliki rumah tu. Membuat permohonan untuk membeli rumah yang pertama. Yang kedua, 3 tahun sebelum tarikh pencen. Maknanya di kalangan bakal-bakal kaki tangan awam yang ingin berpencen pun masih layak lagi untuk memiliki rumah. Sebenarnya ada satu keadaan boleh juga sebenarnya dalam setahun sebelum pencen pun untuk membuat permohonan membeli rumah ni. Itu ada satu kaedah dan juga teknikal yang kita perlu buat lah. Cuma sepengetahuan kita untuk kita kongsikan di sini bahawasanya sebab ada orang tanya 5 tahun sebelum pencen dia kata boleh tak memohon? Boleh lah. So setakat 3 tahun tu boleh. Yang ketiga, ini yang cukup menarik lah. Dia tidak bergantung kepada keadaan OPR Bank Malaysia yang banyak berlaku beberapa kali ni kan. Tahun ni pun dah kali kedua dah berlaku dan dijangka ujung sebelum habis tahun ni pun akan berlaku lagi kenaikan OPR. So ini antara sebab kenapa LPPSA ni bagus. Sebab dia tidak dipengaruhi oleh keadaan turun naik kadar faedah tu. So kadar faedahnya tetap, iaitulah sebanyak 4% sepanjang tempoh permohonan. Seandainya 20 tahun, 30 tahun, selama tempoh itulah kadar faedah pinjaman itu adalah kekal. Dia tidak berubah. Yang keempat, ada satu lagi manfaatnya adalah LPPSA ini boleh membuat refinance. Refinance maknanya bukan kata kita nak dapatkan keuntungan daripada rumah yang kita miliki itu. Maksud refinance di sini adalah seandainya tuan-tuan memiliki rumah dengan menggunakan loan bank dan ingin bertukar kepada LPPSA, itu maksud refinance kat sini. Sebab kenapa dia bersangkut paut dengan nombor 3 tadi? Sebab ada setengah orang tu kenapa dia nak tukar daripada bank ke LPPSA sebab dia punya tak sanggup. Kenaikan tu banyak kali berlaku. OPR tu. Macam 2-3 hari pun banyak komplain, banyak pertanyaan dan juga permintaan untuk saya tolong tukarkan daripada bank kepada LPPSA sebab bayangkan just imagine kalau bayaran ansuran dia 1,000 lebih macam tu, 1,000 lah ya. Tiba-tiba naik menjadi 200 kan, jadi 1,200 lah. Bayangkan, kenaikan 200 tu memberi kesan yang signifikan besar lah bagi setengah orang kan. Jadi ada setengah keadaan tu memang dia kata dia nak, kalau boleh ada tak yang boleh pinjaman inilah penyelesaian dia. Maknanya kita boleh bantu untuk dia bertukar kepada pinjaman LPPSA ini dengan kadar faedah yang tetap, iaitu 4% sepanjang tempoh pinjaman. Nombor 5, kos yuran guaman. Maknanya ini berbeza dengan kalau tuan-tuan membuat permohonan pinjaman rumah tu dengan bank ya. Dia perlu bayar tunai. Kalau dekat sini kita boleh masukkan tuan-tuan kuranglah sikit beban untuk mengeluarkan tunai itu untuk membayar yuran kos guaman LPPSA itu. Di sini kita LPPSA membenarkan untuk tuan-tuan absorb dia punya yuran tu
Macam pagi tadi ada satu permohonan harga 409,000. Dia punya kos guaman itu 7,000. Bagi saya terkesan kalau tuan-tuan mengeluarkan kes sebanyak itu untuk membuat nyaman rumah yang harga 460,000 ni. Jadi sekurang-kurangnya 7,000 tu tidaklah tuan-tuan terasa untuk mengeluarkan sedebuk kan. 7,000 tu depan mata kena bayar kepada peguam kan. Seterusnya nombor 6, ini sedikit menarik juga sebenarnya, tapi kita telah galakkan, tapi boleh mencuba, tapi tak ada kata ada jaminan 100%. Maknanya kalau macam ada kekhawatiran bila mana kita akui lah, kalau macam contoh kredit kad, pinjaman kereta misalnya ada sedikit terganggu, mungkin 2 bulan ke 3 bulan tak terbayar kan. Jadi dari segi secret report tu akan sedikit tak cantik lah. Jadi akan menjejaskan untuk kita membuat pinjaman bank. Jadi dia akan memberi kesan kredit kepada orang tu layak atau tidak memohon pinjaman bank. Tapi seandainya berlaku pun begitu, inilah pilihan dia. Dekat LPPSA ni dia tidak memberi kesan sangat seandainya lah orang luar sana lah dia ada masalah tentang bayaran kereta yang tersangkut 2-3 bulan ke, mungkin juga ada estro yang tak terbayar banyak tahun tertunggak macam tu yang tidak diendahkan. So di sini bukan maknanya kita menggalakkan tuan-tuan tak perlu bayar apa semua dan abaikan, tak. Maknanya di sini ada sedikit kelonggaran lah. Berbanding kalau macam tuan-tuan pinjaman dengan bank, ini nombor 6 ni, Sikris dan Sitos ni memberi kesan kepada tuan-tuan layak menerima permohonan bank tadi atau tidak. Tapi LPPSA ni memberi kelonggaran lah. Nombor 7, ini pun tertakluk kepada slip gaji pemohon. Seandainya ada pinjaman potongan yang pelbagai dalam slip gaji itu, angkasa, insurans, insurans life yang saya ingat 60%, 70% itu masih diterima lagi lah untuk tuan-tuan membuat permohonan. Nombor yang ke-8, pinjaman untuk mengubah suai rumah. Ini pun banyak sejak kebelakangan ini ataupun selepas raya ni banyak permintaan dan pertanyaan tentang bagaimana untuk membuat pinjaman untuk mengubah rumah. Ini satu je syarat dia, seandainya tuan-tuan adanya rumah untuk diubah suai. Syarat yang pertama cuma dia perlukan rumah tu, loan dia mesti LPPSA. Baru boleh buat renovation untuk rumah tu. Tapi seandainya rumah tadi tu adalah pinjaman dia adalah bank, memang tak boleh lah buat pinjaman untuk renovation tadi. Kan? Dan begitu juga seandainya ada tanah kosong, yang tanah ni pula pun menarik juga, banyak yang saya dapat panggilan daripada Kelantan, Terengganu tu. Mereka ni ada tanah yang besar, tapi syarat dia nama tu mesti atas nama dia sendiri. Memang bolehlah untuk membuat rumah di atas tanah kosong, atas nama dalam geran dia tu adalah geran individu atas nama dia sendiri. Itu boleh juga. Ini menarik jugalah. Yang berapa lagi ya? 9. Suami isteri boleh combine. Seandainya harga yang contohlah tuan-tuan berhajat memiliki rumah di sekitar Lembah Kelang, Selangor ni kan, harga pun yang 500-600 kan. Menggunakan slip gaji sendiri tu memang agak terbatas sama ada layak atau tidak. Jadi di sini dicarangkan ada satu cara untuk kita tuan-tuan boleh suami isteri untuk combine dari segi permohonan pinjaman loan tadi. Contoh harga 600,000, so suami isteri boleh bagi dua lah pinjaman tu, 300,000, 300,000. Jadi combine jadi 600,000. So maknanya itu pun boleh juga mendapatkan pembiayaan sebegitu. Selain daripada dua-dua kerajaan, seandainya isteri kerja kerajaan, suami kerja sendiri ataupun kerja swasta, itu pun boleh juga. Tidak semestinya tertakluk kepada dua-dua sektor kerajaan yang suami isteri ni kan. Maknanya salah satu suami isteri itu yang bekerja kerajaan boleh memohon juga untuk membuat dua joint name. Betul. Nombor 10, ini tadilah sanggup pada tadi yang nombor 10 tadi kan. Mana boleh menggunakan dua nama untuk seandainya PPSA tu, ya. finance bagi tu. Ini rate sama juga. Sama, betul. So semua jenis pembiayaan dekat LPPSA ini, sama renovation ke, beli buat rumah di atas tanah kosong tu, sama juga dia punya kadar faedah dia 4% juga. So apa jenis pembiayaan dekat LPPSA ni memang dia punya kadar faedah dia cuma 4%.
mana kita tak terganggu dengan igawan masa depan akan berlakunya OPR naik kan, takut menjadi satu mimpi ngeri pula kan. Ini memang banyak berlaku sebab bank kan sekarang dah kali kelima dah kot OPR naik kan. Kali kelima. So, mungkin dijangka sebelum habis tahun ni ada satu lagi OPR akan naik. LPPSA ni, Ya. kalau loan LPPSA untuk refinance balik masuk loan LPPSA boleh juga. Syarat refinance ni dia daripada bank kepada LPPSA ya. LPPSA pergi refinance balik masuk LPPSA boleh. Boleh. Maknanya dua kali Bukan daripada bank tapi daripada LPPSA punya. tak boleh. Tak boleh. Lepas tu refinance balik. Sebab refinance ni kalau dekat LPPSA ni dia tak ada macam unsur-unsur kita nak mendapatkan keuntungan kan. Kenapa untung? Sebab dia nak dapatkan contoh ada tu dia bacaan harga rumah dia naik. Semasa permohonan membeli rumah tahun pertama tu contohlah 300,000, selang 2 tahun menjadi contohlah 400,000. So situ ada nampak satu kenaikan 100,000 kan. So refinance tu setengah orang beranggapan bahawasanya boleh tak refinance untuk dapatkan harga semasa rumah tu. Tak boleh. Pinjaman LPPSA ni dengan refinance tu dia akan dapat berdasarkan berapa baki terkini dengan sama ada hutang bank tu lah. Contoh 300,000, selang 2 tahun selepas tu baki dia contoh 200,500. So dia punya loan LPPSA dia akan mohon nanti tu 200,500 tu amount tu. Bukan dengan harga semasa rumah market value tadi, tak. So nampak di situ memang LPPSA ni tak menggalakkan ataupun ada nak kita jadikan ini sebagai satu manipulasi mendapatkan keuntungan lah. Melainkan kalau kita jual itu okey, memang kita boleh ikut market value yang semasa. Okey, syarat pula sudah pasti warga negara Malaysia. Berbeza dengan si Chris dan si Tos kan, dia masih okey lagi lah dia punya taraf dia kan. Tapi kalau bankruptcy ni pun kalau bankruptcy memang langsung tak boleh lah. Ini satu level yang tak boleh memohon pinjaman LPPSA. Dan saya difahamkan kalau bankruptcy memang tak boleh pegang jawatan kan? Ke macam mana? Tak boleh sektor negara tak boleh. Tak boleh kerja lah. Ke masih lagi boleh? Maksudnya kalau macam sini syarat LPPSA tu dia kalau orang tu bankruptcy memang tak boleh lah. Tak boleh mohon dah. Ataupun selain daripada tu tindakan tata tertib apa semua tu itu tuan-tuan mungkin lebih faham lah maksudnya macam mana kan. Dan seterusnya yang ketiga ni ini menarik untuk kita ambil perhatian. Maknanya kalau macam ada setengah pegawai tu dia masih lagi setahun 2 tahun tu tak tetap lagi. So memang dia tak boleh. Dia kena ada satu surat pengesahan jawatan, bila dah tetap baru dia boleh memohon LPPSA ni. Kalau dia masih berstatus kontrak, tak boleh. Dan kita boleh nampak semasa slip gaji tu, kalau slip gaji tu dia masih lagi capital SP kan, selalunya kita akan bertanya lanjut lah kenapa masih ada capital SP dalam slip gaji ni. Sebab ada dua kemungkinan dalam tu lah, sama ada dia masih dalam kontrak. Yang kedua mungkin dia punya offer letter tu lambat keluar. Itu kita boleh terima lagi lah. Ada setengah sebab minggu lepas ada terima persoalan macam tu lah. Maknanya saya tanya dia kenapa masih ada capital SP dalam slip ni. Kita pihak bendahari ataupun kerani lambat mengeluarkan surat pengesahan jawatan. Okey, siapa yang layak? Ini persoalan yang menarik juga. Semua anggota Perkhidmatan Awam, Polis Tentera, anggota pentadbiran persekutuan, biasalah, anggota pentadbiran kerajaan negeri, hakim. Setakat ni saya belum pernah jumpa lagi lah pemohon klien saya ni dia hakim kan, belum pernah lagi. Anggota Dewan Rakyat, Dewan Negara yang di Pertuan Dewan Rakyat pun boleh memohon. Adun pun boleh. Yalah. Dan badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan. Badan berkanun ni macam Felda, bahkan satu lagi mungkin IPTA, itu kita gunakan sebagai institut kerajaan, Jabatan Kimia, macam tu. Apa lagi? Itu badan berkanun lah. Pihak berkuasa tempatan ini tak ada masalah lah sebab memang kita faham PBT ni memang kerajaan lah.
Macam Dewan Undangan Negeri tu. Dia pun heran lah kalau orang tu tiba-tiba dapat apa ni berubah lagi ada langkah syaraton kan. Macam mana dia boleh bayar kan? Sedangkan dia memohon pinjaman dari PPSA kan. Ada hutang rumah macam mana nak bayar bila dah bertukar kerajaan negeri time tu. Tahu lah kan macam mana keadaan dia tu kan. Tapi dari segi kita bercerita pasal permohonan siapa yang layak, yes, antaranya Adun dan seperti yang tertera kat situ lah. Okey, ini satu jadual yang penting juga sebagai rujukan asas lah sebelum kita masukkan dalam sebelum kita key in dalam perkiraan LPPSA calculator yang sebenar dalam website tu kan. So sebenarnya maksimum kelaikan adalah sebanyak 750,000 mungkin golongan-golongan memang ialah income macam ingat 20,000 30,000 lah kot lah yang boleh memiliki rumah 750,000 maksimum. So di sini dia punya jadual lah, perkiraan dia kalau macam harga setengah juta ataupun 500,000 kan. So dalam 4,500 macam itulah dia punya installment bulanan dia. Jadi di sini pun sebenarnya kita seperti mana saya cakap tadi, benda ni tak semestinya satu nama, boleh menggunakan dua nama juga. Dan kalau ikutkan rekod, saya mungkin ada boleh maksimum 4 nama boleh pakai. Tapi untuk keselamatan kita pakai 2 nama je lah. So di sini kalau 500,000, 600,000 rumah teres dekat Lembah Kelang ni kan, mungkin agak berat bagi setengah orang biasa ya. So dia boleh menggunakan 2 nama, suami isteri. Okay, ini sebagai panduan asas yang sebenarnya dan sebetulnya kita kena masuk dalam perkiraan LPPSA punya calculator. Jadi kalau macam kita tahu kalau kita nampak sama ada rumah tu rumah projek, pemaju ataupun rumah second hand, contohlah harga dia bawah sikit, contohlah 300,000 kan. So memang kita sedia sebulan tu 3,000 lah lebih kurang. Nampak besar tu dia punya. Ya. Bulan-bulan ni 1,900. Sorry, ini gaji, sorry. Bukan bulanan, sorry, silap. Minta maaf. Ini dia punya perkiraan untuk kadar jadual kelaikan gaji campur dengan allowance. Allowance tu nanti saya kongsikan dalam perkiraan LPPSA ni. Apa yang termasuk kan. So kat situ maknanya kalau macam harga sejuta lah contoh kan. Sejuta boleh tak beli rumah? Boleh. Tapi kelaikan untuk membuat pembayaran LPPSA ni 700,000, 750,000. Tapi yang selebihnya tu kena bayar tunai lah. Contoh lah kan. Ada hajat nak beli rumah yang harga 1 million kan. Maknanya tuan-tuan boleh mohon tapi capping dia ataupun maksimum untuk pembiayaannya itu adalah 750,000. Tapi yang selebihnya tu tuan-tuan kena kena tambah sendiri. Maknanya kena bayar kepada peguam lah. Peguam akan arrangekan untuk membuat bayaran dengan pemaju. Dia gaji pokok tambah allowance dia yang bersih. Tak juga, ada kiraan subjek dia. Dia kasar lah. Kalau bersih tu. Ada kasar. Ni satu lagi, selain daripada harga hartanah ataupun rumah yang tuan-tuan nak beli tu ataupun renovation ataupun jenis-jenis yang loan yang lain, harga rumah satu hal. Maknanya harga rumah tu contohlah 500,000, belum masuk lagi yang MRTT ataupun kita sebut sebagai insurance loan tu lah. Maknanya tuan-tuan memang kena bersedia dari segi kenaikan bayaran bulanan tu menjadi 2,000 plus. Ada lagi bayaran yang perlu dibayar. Dia bergantung pada umur insurans ni. Yang MRTT ni merujuk pada insurans loan tu yang kena bayar. So di situ dia perlu sistem akan tolong kirakan juga. Jadi tuan-tuan tak perlu macam mana nak tahu kira tu, itu tak perlu risaulah. Satu lagi yuran guaman. Saya cakap tadi di awal tadi, yuran guaman ni boleh masukkan dalam loan, boleh juga bayar sendiri je lah seandainya ada tunai yang besar. Sebab antara pro and con dia ataupun dia punya kebaikan cuma pembiayaan tu menjadi kurang ataupun bayaran ansuran dia menjadi kurang lah. Tapi sangat tak ada beza. Kalau beza pun RM100 lah. Kalau ada masukkan sekali dan tak masukkan.
Okey, ini balik kepada sini pun penting juga, berbalik kepada apa saja jenis-jenis pinjam perumahan kerajaan ni. Okey, ada 7 jenis sebenarnya. Selain daripada tu, dia tak ada lagi pembiayaan yang lain daripada yang 7 jenis ni lah. Jadi kalau macam persoalan apa sebelum ni ada orang tanya, tahu kita teruskan dulu. Yang pertama, membeli rumah kediaman yang telah siap. Maknanya kalau macam rumah yang second hand ni, rumah yang dah handover ataupun kita beli daripada direct owner ni, itu pun salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan lah oleh LPPSA. Maknanya contohlah harga 300,000, kita merujuk kepada owner ni tadi. Tapi dari segi teknikalnya, untuk membeli rumah second hand ni ataupun segala bentuk transaksi, sebenarnya kita tak galakkan you all bayar kepada owner tu. You all tuan-tuan kena bayar kepada lawyer sebenarnya. Macam membeli rumah kediaman yang telah siap ni kan, dia kategori second hand. Selalunya kalau melalui ejen, kita kena sediakan sekurang-kurangnya 3%. Contohlah harga 300,000, 3% 9,000. Bayar kepada siapa? Bayar kepada ejen tu. Ejen yang ni sebenarnya dia bernaung ke satu agensi yang dilantik oleh lembaga perumahan juga sebenarnya. Jadi tuan-tuan tak perlu risau kalau melalui ejen. Okey. Ada satu kali keadaan bila mana tuan-tuan direct jumpa owner tu. Owner tu yang offer kita ataupun memang kita berkenan, kita tahu rumah dia tu nak jual. So, direct owner. Bila direct owner tu, tuan-tuan jangan bayar deposit pada dia secara direct. Kalau boleh lantik cari lawyer dulu ataupun mungkin tanya saya lah, sebab kita ada panel LPPSA seluruh Malaysia. Tuan-tuan mana berada pun kita akan rujuk kepada lawyer yang terdekat dengan tuan-tuan lah ataupun dekat rumah tu. Jadi sebarang bentuk booking untuk beli rumah tadi, tuan-tuan bayar kepada lawyer, jangan kepada owner. Risikonya cukup besar kan? Jadi kalau macam melalui lawyer tu cukup selamat lah duit yang kita bayar. Bayangkan 5,000, 8,000, 10,000 yang kita bayar booking tu, takut duit tu tersadung ke satu tempat yang kita tak boleh tahu kat mana kan. Jadi kalau melalui lawyer dan lawyer ni pula panel LPPSA, insyaAllah urusan nanti tu akan lebih selamat lah. Yang kedua, membina rumah atas tanah sendiri. Maksudnya tuan-tuan ada tanah ni pula mesti tuan-tuan punya nama sendiri. Bukan nama mak, bukan nama isteri, bukan nama adik. Mesti nama sendiri. Kalau berkenan memang rumah tu bukan nama kita, tuan-tuan kena usahakan tukar nama dulu. Sebab bila mana membuat permohonan tu nanti, memang kita nak tengok grant tu, nama siapa. So maknanya nama penjawat awam sama dengan dalam grant tu, okey, boleh on. Jadi kalau nama tu belum tukar lagi, selama tu tak tukar lagi, memang tak boleh mohon lah, senang cerita. Memang tak tingkat awal tu memang kita dah tahu tak boleh proses cara mana bila mana rumah tu ataupun tanah tu adalah tanah nama orang lain, bukan nama dia. Jadi make sure nama tu adalah nama sendiri. So bila nama tu atas nama dia, nama kita sendiri, then bolehlah membuat pembiayaan untuk membuat rumah di atas tanah tersebut. Dan proses ini pula membabitkan kontraktor. Tuan-tuan kena dapatkan kontraktor untuk dia sediakan satu draft perjanjian ataupun sebuah harga dalam draft perjanjian tu untuk mendapatkan maklumat berapa bajet sebenarnya rumah yang kita nak bina tu. Tapi kena tally jugalah dengan kelaikan dalam slip gaji semasa kita pada hari tu. Contohlah kelaikan gaji kita, contoh maksimum pada ketika itu adalah 300,000. Tapi bila mana membuat rumah tu, janganlah pula buat rumah 300,000, buatlah 200,000. Betul. Kontraktor tu kena buat satu sebut harga dan juga draft perjanjian sekali. Kalau macam 200,000, okey, dia kena buat dalam spesifikasi ataupun dalam bajet kerangka membuat rumah tadi. Tak kisahlah rumah macam mana pun yang kita inginkan, dia pun meletakkan dalam satu draft perjanjian tersebut yang dengan keadaan kerangka bajet 200,000 tadi itulah. Jadi LPPSA sebenarnya akan memberi pembiayaan berdasarkan 200,000 itulah. Dia akan tu. Satu lagi persoalan, siapa yang bagi duit tu, LPPSA bagi kepada siapa? Direct kepada kontraktor ke tak? Tak. Dia bayar kepada lawyer. Lawyer akan bagi kepada kontraktor tadi. Dan satu tips tambahan pasal kontraktor ni, kalau boleh cari yang berpengalaman lah.
yang biasa buat. Sebab kalau dia first time job yang dibuat ni adalah projek yang pertama, memang kita pun banyak yang terasa ralak nanti akan berlaku. Lesen CIDB. Memang betul-betul kalau banyak je pertanyaan macam mana kalau macam tukang ataupun kontraktor ni atau kontraktor kampung kan. Jawapan saya yes boleh asalkan ada CIDB tak. Tak kisahlah dia ni kontraktor kampung kan. Ada lesen CIDB tak dengan enterprise tu kan. Kalau ada okey bring on. Kalau tak ada jangan ambil dia. Cari hire kontraktor yang lain. Sebab itu adalah satu dokumen juga yang perlu disertakan bila mana memohon LPPSA ni. Maknanya kontraktor tersebut mesti ada lesen CIDB tadi. Saya cakap tadi kalau menjawab persoalan pasal kontraktor ni, kita membuat pertanyaan satu sahaja pada kontraktor ni, cakap you biasa tak buat membina rumah menggunakan loan LPPSA. Kata dia agak-agak apa semua, saya tahulah dia belum pernah. Tapi kata okey pernah, saya dah 5-6 kali atau 10 kali dah saya dah buat. Okey itu boleh. Sebab kita pun tak dapat nak melayan nanti bila mana persoalan-persoalan yang timbul akan datang, ditanya kita rujuk balik apa semua, sedangkan prosesnya memang kalau orang dah biasa dia tahu dah bila dia terima duit, maknanya at least bila dah tahu dia nak terima duit boleh, mungkin dia boleh dahulukan duit dia sendiri dululah sementara nak tunggu masa, kejar masa untuk siapkan rumah kan. Yang ketiga, membeli rumah kediaman dalam pembinaan. Ini rumah projek lah. Ini yang paling bagi saya paling jimat dari segi kita mengeluarkan modal untuk membeli rumah. Sebab kalau second hand tadi tidak dapat lari, sekurang-kurangnya 3% cash money perlu ada dalam tangan untuk kita membuat booking ataupun 2,000 ke 3,000 untuk membuat booking rumah yang rumah yang second hand. Tapi kalau rumah yang dalam pembinaan tu yang kita jangka 2 tahun ke 3 tahun akan siap, selalunya depositnya cuma setakat 500,000 tu sahaja. Dan legal fee apa semua masuk dalam loan. Kita tak perlu risaulah pasal itu. Malah mungkin developer pun akan tolong bayarkan. Jadi selalunya dalam proses menjual beli rumah ni kita nampak dari segi kos untuk ni memang menariklah bagi saya jenis yang ketiga ni. Adanya membeli rumah dalam pembinaan yang projek tawarkan. Cuma pemaju tawarkan. Cuma yang risikonya tadilah kita dengar ada yang setengah yang kata rumah tak siap apa semua, itu memang risiko-risiko dalam rumah, pembelian rumah lah. Tak kisahlah orang swasta pun, orang yang bukan swasta pun. Even saya sendiri pun ada pengalaman itu sebenarnya. Yang membeli rumah tapi rumah tak siap, 5-6 tahun tak siap-siap. Itu memang risiko projek perumahan. Tak kisahlah rumah tu dimajukan oleh pemaju yang kelima, yang listed dalam market, apa semua orang kenal. Kadang benda tu terjadi jugalah kalau kata berlaku sedemikian kan. Jadi itu saja risikonya lah. Tapi macam mana pun, apapun semua risiko ada kan. Even kalau macam membina rumah tanah sendiri pun, itu pun ada risiko juga. Kadang tak tahu mungkin kontraktor akan cabut kan. Itu ada risiko jugalah. Cuma bagi saya antara cost ataupun dari segi risiko tu bagi saya antara yang terendah tu yang kita galakkan lah. Mungkin dari segi pengeluaran duit tunai untuk kita bayar agak minima, jenis yang nombor 3 ni lah. Membeli tanah. Tanah pun boleh juga, sama ada tanah perumahan ataupun tanah pertanian. Tapi bila tanah pertanian tu, pastikan tanah tu adalah tanah memang kita tahu adalah tanah pemilikan individu. Bukan tanah yang berkelompok, ada 10 nama dalam tu, ataupun disebut sebagai tanah lot lidi. Itu memang tak boleh. Kalau boleh, mungkin ada satu cara bila mana kita mengadakan satu perbincangan licik dengan peguam, mungkin dia akan aturkan satu cara untuk memiliki rumah walaupun ada 10 nama kan. Tapi kita tak galakkanlah, risiko tu cukup tinggi. Bila mana kalau LPPSA tahu, mungkin pembiayaan itu akan dibatalkan. Jadi poinnya kat sini adalah kalaulah rumah tu adalah lot lidi, jangan ambil tanah tu. Jangan belilah. Ataupun kalau macam senang cerita, tanah tu ada 1 ekar, ada 5 orang nama. Kita nak masuk dalam tu, nak beli satu piece of land, satu lot tu,
itu kita jangan sama sekali kita tak galakkan. Cukup berisiko lah. Melainkan kalau owner yang tadi tu ada 10 nama tu memang dia dah pecah-pecahkan lot tu atas individu yang asing-asing. Itu okey, fine, boleh. Tak ada masalah. Jadi ini apa tu yang balik pada nombor 4 tadi beli tanah tu kan. Memang ini pun package yang menarik jugalah. Jenis ni, maknanya banyak orang bertanya untuk, tapi bila mana dia dapat tahu tak boleh beli rumah yang ada 10 nama ni, orang akan apa tu tak jadi ambil lah. Apa lama satu lagi macam beli rumah tanah tu kan, apa kalau 10 tu hidup, semua tu hidup okey lagi, kalau ada meninggal 2 orang 3 orang macam mana? Apa lagi susah dia punya tu. So itu risikonya yang kenapa persoalan jawapan dia kenapa kita tak galakkan kita membeli rumah yang ada 10 nama ni. Memang sama sekali tak digalakkan lah, risikonya cukup besar. Okey, nombor kelima, menyelesaikan hutang pinjaman perumahan bank. Ini refinance lah. Macam tadi daripada bank CIMB contohnya, nak buat bertukar kepada LPPSA. Mungkin ada satu faktor OPR misalnya kan. Mungkin faktor itu yang banyak orang jadikan sebagai sebab lah kenapa perlunya bertukar. Selainnya kelebihannya adalah bila mana bertukar tu, dia sebenarnya boleh mengurangkan bayaran ansuran. Sebab kan saya katakan tadi, kalaulah masa membeli rumah tu adalah 300,000 dengan mana-mana bank. So selang 5 tahun dia punya baki dia menjadi 200,000 kan. So 200,000, so tuan-tuan akan membuat pembiayaan dekat PPSA pun 200,000 lah. So daripada 300,000 tu 1,500 menjadi 200,000 punya perlindungan, jauh bulanan menjadi RM1,000 sebulan. Jadi berkurang lah. Jadi salah satu sebab juga selain pada OPR, yang kedua boleh menggunakan ansuran bulanan tadi. Syarat utama dia? Syarat utama tak ada syarat. Syarat yang penting tu adalah tak dengan kelayakan gaji kita semasa ketika itu. Dan bila mana layak, okey boleh tu syaratnya kena dapatkan dokumen dia adalah yang penting dekat bank tu dapatkan penyata baki semasa tu berapa. Contohnya 300,000 kan, so baki selepas 5 tahun menjadi 200,000. So 200,000 figure tu lah kita masukkan dalam sistem untuk memohon pembiayaan tadi lah. Nombor 6, membina rumah atas tanah yang okey, ini sama dengan yang nombor 4. Maksud beza dia kat sini adalah kita dah beli tanah tadi dengan LPPSA kan. Tapi kita nak buat rumah pula atas tanah tu. Dia samalah dengan yang nombor 4 tadi. Maknanya tuan-tuan bila dah ini sebagai pinjaman kedua lah daripada membeli tanah, beli tanah pula nak buat rumah atas tanah tadi. Sama juga memerlukan kontraktor yang tertentu lah, yang letakkan syarat tadi. Ini renovation. Maknanya tak kisahlah tuan-tuan mungkin ada yang telah memohon pembiayaan perumahan ni mungkin sebelum ni namanya LPPSA, sebelum ni nama apa, pinjaman bahagian perumahan. Dia bertukar kepada LPPSA kan. Kalau zaman itu kita tahu dah tahun bila, maknanya kalau dia nak buat renovation rumah lama dia tu, boleh, tak ada masalah. Asalkan rumah tadi tu, loan dia tu adalah loan LPPSA. Banyak orang tanya nak buat renovation tapi loan dia adalah loan bank. Itu tak boleh. Tak boleh. Jadi kalau macam loan LPPSA sekarang ni berjalan, okey, rumah tu boleh didapatkan pembiayaan untuk mengubah rumah tadi, tapi dia tak boleh mengubah renovation yang minor macam buat dapur, kabinet tu tak boleh lah. Buat wardrobe saja yang bajet 5,000, 3,000 apa ni kan. Dia limit sebenarnya 20,000. Tapi boleh kan kalau dapur 20,000 lepas. Buat muzik apa semua kan. So sebenarnya kalau 50,000 tu berbaloi lah urusan tu. Buat bumbung tak kisahlah. Itu kan 20 sebab bajet minimal ni memang 20,000. Saya ada LPSA kan. Tak ada syarat. Tahun pertama tu je, tahun depan dah boleh memohon lah. Tak ada. Tak ada. Boleh. Dia pinjaman kedua dah. So dia akan masuk dalam slip janji tu pinjaman kedua lah. Dia punya pembiayaan ni senang, satu kena ambil perhatian juga. Contohlah, sekarang ni kelaikan kita adalah 300,000 kan. Dulu kita buat permohonan tu adalah
200,000. Sekarang ni kelaikan kita adalah 300,000. So, apa ni yang ikut gaji tu kan. So, dia punya kelaikan tu adalah tolak yang 200,000 tu yang kita tengah pakai. So, dia punya pembiayaan yang dia boleh pakai adalah 100,000 tu sajalah hari ini. Sebagai pinjaman kedua. So, sama juga dengan membuat rumah apa semua ni, dia perlukan kontraktor yang ada lesen CIDB lah. So, rumah pula ni juga sama, mesti nama sendiri. Tak boleh kata, walaupun contoh isteri dia menggunakan FPPSA tapi rumah lain lah. Tapi nak pakai nama suami ni pula pakai untuk ubah suai rumah ni pakai nama isteri, tak boleh lah. Mesti penama tu adalah pemohon FPPSA yang sedia ada, dan dia nak buat rumah tu, ubah suai rumah tu menjadi lebih besar apa semua, dapatkan kontraktor punya sebuah harga, contohlah 200,000, sesuai pula dengan kelaikan gaji pada ketika itu, dan itulah yang dia boleh layak pemohon dan membuat langkah yang seterusnya lah. Okey, jenis-jenis. Okey, ini kita nak detail. Saya dah sebut sedikit dia punya pendetailan setiap jenis pembiayaan ni. Rumah yang pertama tadi, kediaman yang telah siap tu mesti siap sepenuhnya. Maknanya rumah second hand. Maknanya lelong pun boleh lah. Satu lagi pembiayaan harta yang mempunyai milik individu serata. Maknanya kalau macam rumah apartmen tu yang masih lagi dia punya grant tu tak keluar lagi, masih boleh lagi lah juga memohon ni. Dan dia perlukan dapatkan penilaian valuation daripada Jabatan Penilaian Harta. Ini benda ni saya akan advise lah seandainya berlaku permohonan tu. Laporan penilaian tu saya akan advise lah apa borang yang perlu dihantar untuk FPPSA datang tengok rumah yang kita beli tu, rumah second hand tu. Okey, kita lompat nombor 3 yang biasa yang paling common lah ya. Membeli rumah kediaman dalam peminat yang rumah projek ni. Daripada pemaju mempunyai tak kisahlah yang penting nombor 2 tu lah. Ini pun saya akan memberi nasihat jugalah kepada pembeli tadi, perlu dapatkan PDL ataupun permit projek tadi dan sebagainya lah. Kalau membeli dengan kontraktor sama juga itu tadi nombor 2 tu kena ada lesen CIDB. Kontraktor yang sah, maknanya kontrak kampung ni boleh, tapi kalau ada CIDB tu, itulah yang syarat utama. Lot parking, ada setengah apartmen per kondo ni, dia asing-asing, diasingkan, bayar lot parking pun dia kena beli. Tidak termasuk dalam package harga rumah tadi. Jadi di sini kalau nak dapatkan pembelian sekali dengan tu, ada pembiayaan dia jugalah. Dibenarkan. Membeli tanah. Okey, perlu mempunyai grant individu lah maknanya. Mempunyai surat kebenaran. Ini surat kebenaran sekatan apa semua ni, ini pihak lawyer yang akan nasihatkan lah. Okey, ini proses pula. Ini kita nak bagi tahu. Bukan semestinya admin ataupun CC yang kena ambil tahu kan, kita pun kena ambil tahu jugalah. Dia punya proses ni macam mana, dia bermula dengan semakan kelaikan slip gaji tadi. Ini kalau macam kita dapat, contohlah kita berjalan mana-mana tempat show unit ataupun showroom ataupun mana-mana expo perumahan kan. Tiba-tiba kita berkenan satu projek perumahan ni, harga 300,000. Kita minatlah contoh kan. Jadi pertama sekali kita layak tak dengan slip gaji yang kita ada ni untuk membuat belian rumah tersebut. Jadi kalau layak boleh teruskan lah. Kalau tak layak, cuba cari lagi harga rumah yang di bawah daripada harga dan sesuai dengan kita punya slip gaji. Tapi yang penting sebenarnya, walaupun layak tak layak, tak semestinya kita boleh bayar bulanan, itu yang penting kan. Sebab apa? Tuan-tuan, walaupun kita layak kat situ, tahu tak, dekat FPPSA tu, dia tak kira pun tuan-tuan seandainya ada pinjaman dengan kereta. Kan kereta 500-600 kan, itu dia tak masuk kan, tak kira langsung tu, langsung tak masuk. Jadi, yalah memanglah dalam slip gaji kita layak 1,000 sebulan kan. Tapi macam mana pula persoalan yang installment yang lain tu kan. Jadi itu bergantung kepada individu layak macam mana, kena usahalah macam mana nak dapatkan menunaikan komitmen bulanan yang 30 tahun lamanya ni. Jadi itu tuan-tuan punya pandangan peribadi masing-masing lah. Sebab itulah seandainya ada pinjaman kereta
itu sama sekali tak masuk dalam perkiraan kita layak tak untuk memiliki rumah 300,000 tu. Dia cuma bergantung sepenuhnya kepada slip gaji semata-mata. Dalam slip gaji kan tak masuk apa tu bayaran ansuran kereta kan tak masuk kan. Jadi bayangkan kalau masuk tu kita boleh tahulah secara direct dia punya kelayakan tu. Tapi selain daripada slip gaji tu memang langsung dia tak kira dari segi kelayakan untuk kita buat perkiraan. Semakan kelayakan selepas kita layak memohon online, ini saya tolong buatkanlah. Bila dapat pemohon online tu yang penting sekali adalah borang booking tadi. Maknanya kalau kita buat pembelian dengan pemaju, ada tak borang booking yang kita sign dan kita bayar 500 booking tadi. Itu kita kena dapatkan lah. Dan setelah key in, dokumen adalah dokumen yang kita perlukan, yang kita senaraikan. Sepengalaman saya ada 10 ke 15, bergantung pada jenis pembiayaan. 15 dokumen yang kita kena sertakan, dokumen fizikal yang kita kena sertakan dalam 14 hari kepada LPPSA. Serahkan dokumen ke LPPSA, LPPSA akan proses. Proses pula, barulah akan dapat kelulusan. Kelulusan maknanya kita kena sign letter offer lah daripada LPPSA, dan kita kena sign di depan peguam dan juga pemaju lah. So proses ini memang nampak singkat kan, cuma selalunya proses ini ambil masa sebulan jugalah. Untuk tahu bila mana kita serah dokumen tu kan, serah dokumen dia dalam 24 jam kita boleh tahu dah sama kelulusan tu. Tapi dalam hari pertama kita semak kelayakan ni sampai ni, ini ambil masa 2 minggu ni, kadang kita terima dokumen tu lambat. Serah dokumen apa semua kan. Tapi kita tolaklah yang proses untuk menerima sebarang bentuk dokumen tu kan. Tapi bila mana kita submit saja dokumen tu dan lengkap, maknanya LPPSA ni ambil masa 24 jam saja untuk memberi kelulusan, mendapat keputusan lulus atau tidak kita punya permohonan loan tadi. Dia cepatlah. Cuma proses ni dia human error lah ataupun human being lah kalau kita nak semak ambil masa. Yalah, dokumen nak dapat pun lambat kan. So bila kita dah serahkan segala dokumen tu ke PPSA, hari ini contoh kita submit pukul 3, esok pukul 3 dah tahu dah jawapan dia. Hari bekerja lah. Ada punya kelulusan itu. Jadi pada saat itu tuan-tuan kena jumpa peguam, kena sign depan dia borang-borang yang berkaitan lah, dokumen-dokumen yang berkaitan. Ini dokumen-dokumen yang lain lah yang sekadar pengetahuan lah. Yang penting itu slip gaji dengan IC. Dan menulis online apa semua ni, saya akan advise lah, inilah kerja saya bagian kat sini lah. Akan advise setiap pemohon-pemohon LPPSA ni untuk pastikan dokumen tu lengkap dan maklumat yang diisi tu pun lengkap juga. Ini permohonan dibuat di portal LPPSA ni, dia punya link dia. Ini perkara-perkara yang diperlukan pun simple dia. Dan peguam punya panel pun saya akan nasihatkan ataupun cadangkan yang mana yang sesuai, bergantung kepada lokasi dah. Okey, seterusnya ini dokumen rumah dalam pembinaan, membeli rumah dengan pemaju. Yang bawah tu lah, antaranya yang ini. So bila mana ada kes yang apa semua, ini tak perlulah nak hafal apa semua kan. Sebab setiap orang nanti ni akan berbeza-beza dia punya jenis apa ni loan yang dia nak mohon nanti. Jadi memang nampak macam 7 kan, banyak. Tapi bila mana kita go through dia punya proses dia tu, taklah berat sangat dia punya dokumen yang kita nak sediakan nanti. Surat iringan jabatan, borang online, IC apa semua ni lah. Ini benda-benda basic lah. Ini rumah yang second hand pula. Surat iringan ketua jawatan, ini ada sampel atau template dia yang memang dah ada. Mungkin kalau ni saya akan bagi kepada peminjam tadi, dan mungkin juga serahkan kepada kerani ke apa ke yang tolong dapatkan tanda tangan ketua jabatan. Ketua jabatan ni saya tak boleh takrifkan siapa ketua jabatan tu. Biasanya setiap pemohon tu tahu sendiri ketua jawatan dia siapa. Tapi saya selalu mencanangkan supaya kalau dia kata dia biasa pernah membuat pinjaman peribadi, dengan siapa dia kena buat sign untuk ketua jabatan ni. Dia pergi, tahu siapa. Itulah dia punya jawapan dia kan. So pihak saya memang saya tak tahu siapa ketua jabatan tu. Maknanya tuan-tuan memang lebih tahulah siapa yang perlu dirujuk
untuk tanangini proses permohonan loan LPPC ini. Ini membeli tanah sama juga, surat iringan apa semua nih, yang kurang lah. Ada surat tambahan lagi, memang sijil nikah yang sudah kawin itu memang perlu lah. Sebuah harga, ini sebuah harga ini pun ini antara tugas saya juga lah untuk mendapatkan maklumat sebuah harga tuh. Mungkin dari segi nak dapat diskaun apa semua, sesuai kena adanya macam saya ni yang akan orang tengah untuk pastikan lawyer ni ada sedikit perasaan simpati untuk mengurangkan kos yuran tu kan. Sebab benda tu ada yang boleh di-adjust untuk mengurangkan kos guaman tu. Itu kena bergantung pada budi bicara lah. Permohonan ini sebahagian ujung dia ni, serahan LPPSA. So ini part ini bergantung kepada tuan-tuan punya arrangement sama ada pemaju dengan peguam kan. Ataupun mungkin tuan-tuan sendiri boleh hantar sendiri pun boleh sebenarnya. Peguam tolong hantar pun boleh. Lawyer pemaju tu pun boleh tolong hantarkan pun boleh. Dokumen fizikal tadi. Sama saya pun boleh tolong hantarkan sekali. Maknanya tak ada apa-apa kos lah. Jadi di sini perlu diserahkan dokumen tu dalam masa 60 hari ni kita tak sebut lah, jarang lah. Selalunya kita sebut 14 hari juga. Kalau 60 hari memang 60 hari betul lah dia akan serahkan dokumen tu. Jadi kalau kita tetapkan 14 hari, selalunya 2 minggu tu memang settle lah. Jadi tidak ada isu yang kata proses ni ambil masa setahun punya lama kan. Jadi kita ambil masa 14 hari punya tempoh. Lawyer akan memeriksa, saya pun sebenarnya akan, kalau melalui saya akan tolong juga. Kadang-kadang lawyer pun hantar kat saya juga. Dia akan tolong, saya akan tolong semak apa dokumen yang terkurang, beritahu sebelum hantar. Sedangkan ada juga situasinya berlaku bila mana dah submit semua dokumen tu masih tertinggal. Itu biasa berlaku dan tidak punya masalah juga. Asalkan dokumen yang diperlukan tu ada, cuma tertinggal kan, pun missing. Tempoh permohonan 60 hari lah. Okey, proses kelulusan. Proses mengambil masa kat sini jam 14 hari, tapi sepengalaman kita SOP dia sekarang ni dia ambil masa 24 jam sebenarnya. Bila mana komplit tu dokumen yang kita submit tu komplit, jawapannya tu adalah 24 jam. Lulus atau tak permohonan tadi. Ataupun kalau tak lulus, mungkin ada query. Query maknanya macam borang yang tertinggal apa semua yang tak lengkap, dia akan beritahu. Maknanya maklum balas dia tu 24 jam. Kalau lulus, syukurlah, maknanya cepatlah dia punya tu. Tuan-tuan kena maklumkan kepada peguam, kata alhamdulillah proses ni lulus dan tuan-tuan sebenarnya akan dapat email tu. Email tu, then tuan-tuan kena sign lah dokumen perjanjian dengan peguam dan juga pemaju. Query hendaklah dihantar melalui email, counter, macam tu. Maknanya query maknanya persoalan dokumen-dokumen yang pending lah, yang tidak lengkap, itu namanya query lah, ataupun adalah maklumat yang perlu dihantar, maklumat lanjut yang perlu aplikasi minta, itu query lah. Jadi benda ni perlu dihantar. Ada setengah tu memang dia perlukan original. Kalau macam saya memang saya hantar direct, pagi ni saya terima, petang tengah hari pun saya boleh hantar lah. Tempoh apa semua ni memang jawapan ni bukan 14 hari ya. Dia sebenarnya sekarang ni 24 jam je. Okay, kelulusan, ini LO kita tadi, kalau dah lulus tu akan dapat, tuan-tuan akan dapat LO. Maksudnya LO ni apa? Letter offer, surat perjanjian, surat tawaran pinjaman tadi yang telah diluluskan tadi, dah approve tadi, tuan-tuan kena rujuk kepada tadilah, lawyer tadilah. Sekiranya ada sebarang rayuan ni berlaku bila mana ada setengah keadaan tu, dia apply 400,000, tapi entah kenapa dia punya offer dia tu keluar menjadi 400,000 je. Macam mana tu? Adakah dia perlu tambah 50,000? Di sinilah peranan ataupun peluang untuk tuan-tuan membuat rayuan. Untuk buat rayuan maknanya sama ada email dan sebagainya. Kenapa perlu kita persoalkan kenapa perlu tambah 50,000? Benda ni jarang berlaku tapi pernah berlaku. Saya advisekan dia, balas saja email tu dan bagi tahu kenapa dan buat rayuan. Boleh tak menjadikan pinjaman tadi apa yang saya minta, 4,5. Sedangkan dia dapat 400 je dalam surat tawaran tu kan.
Jadi benda ni sebenarnya ada ruang, memang jangan kita rasa macam kecewa sangat kenapa pembiayaan tu berkurang, which is tuan-tuan kena tambah lah pula dia punya wang beza yang banyak tadi, tunai pula tu. Dan di sini rayuan tu boleh dibuat. Dan rayuan tu pula sebenarnya Baklum Malas tu LPPS setakat ni dia pantas membuat respon melalui email ataupun e-ticket kita panggil dalam website tadi. Jadi kalau macam ada sebarang rayuan yang lain-lain lah, itu salah contoh lah yang kita sebut tadi, macam contoh dia minta permohonan rumah tadi 450,000 tapi dapat 400,000 saja. So ini antara jenis rayuan yang kita boleh buat lah. E-ticket dan menerima counter. Itulah. Okey, ujung-ujung dah. Oh, dekat sejam. Okey, ada persoalan? Sangka cepat masa berlalu. Ada soalan tak? Mana di sini saya memberi